Apa kabar pendengar Ria 897? Selamat tengah malam. Nama saya Nur Ashikin. Saya ingin berkongsi peristiwa pengalaman tentang arwah suami saya yang meninggal dunia. Kisah ini berlaku dalam rumah saya di mana saya duduk dengan suami dah pun masuk 21 tahun, katanya Puan Nur Ashikin. Suami saya meninggal dunia akibat sejenis penyakit yang saya tidak ingin bacakan di sini. Tapi Casey, bila suami dah meninggal dunia, dah hidup dengan suami dalam rumah yang sama 21 tahun. Yang pasti kita akan terkenang-kenang kehadiran suami dalam rumah itu. Balik saja rumah akan teringat suami. Malah katanya Nur Ashikin, sekarang Alhamdulillah saya dah pulih. Tidak pernah saya lupa, tapi saya boleh mengawal emosi saya. Waktu itu katanya Nur Ashikin, bila suami dah meninggal dunia, saya dah tak dapat kawal diri. Setelah suami meninggal, malah pakaian-pakaian suami semua saya tak buang. Disuruh adik-beradik yang lain supaya tolonglah buang ataupun sedekahkanlah pakaian suami kau. Nanti kau boleh lupakan dia. Saya akan marah. Buat apa aku nak lupakan suami aku? Buat apa? Dia meninggal dunia, bukan dia main kayu tiga, kata saya kepada adik-beradik yang lain. Tapi sekarang ni, ketiadaan suami kau dah buat kau macam ni. Kau dah tak nak campur keluarga, kau duduk rumah, sering kali kau nangis. Tak baik. Biar dia pergi, kau kena relakan dia pergi. Aku tak relakan suami aku pergi. 21 tahun aku duduk dengan dia dalam rumah ni. Korang semua jangan masuk campur hal aku. Waktu itu saya dah berdegil. Daripada saya jarang berjumpa, terus saya tidak bercampur dengan adik-beradik saya. Malah majlis persandingan saya tak pergi. Saya tak pergi acara-acara keramaian, get together dan sebagainya. Antara perkara yang saya lakukan, saya suka ambil pakaian-pakaian suami, saya tak basuh kisi. Pakaian-pakaian suami yang dia pakai, saya tak akan cuci. Saya akan tidur, akan bau pakaian tersebut sampai saya tertidur. Kadang-kala saya akan ambil pakaian suami, Casey. Ini yang saya lakukan. Saya akan ambil pakaian suami saya akan letakkan di atas katil. Sarungkan dengan bantal. Letakkan seluar. Saya tidur, saya peluk. Macam mana saya tidur, saya peluk suami saya. Macam gitulah. Sampaikan pada suatu malam. Waktu itu Casey, hujan lebat. Sedang saya baring ni, saya dapat rasakan yang pakaian suami, seluar, benda bantal tu bergerak dan memeluk saya balik. Bila saya buka mata, terperanjat Casey. Nampak jasad suami di tepi sedang baring. Saya terus menangis, katanya Nur Ashikin. Tapi sebenarnya yang saya bayangkan tu, saya rupa-rupanya bermimpi ketika itu. Mimpi saya seolah-olah seperti realiti. Suami saya di sebelah pada waktu hujan. Bila saya bangun, memang benar di luar hujan. Dalam mimpi hujan, bila saya sedar dari mimpi saya sebab bunyi guruh yang kuat, saya dapat rasakan hujan juga di luar rumah saya. Pendengar Ria 897, sampaikan pada suatu malam saya berjumpa dengan seseorang. Orang tu kata, kalau kau nak lepaskan rindu, apa salahnya? Ini pengobat rindu. Pakcik boleh tolong kau. Boleh. Jadi Casey, pakcik ni beri saya sesuatu. Saya beli benda tu dengan pakcik tersebut. Katanya perlu gantung. Gantung dekat tingkap bilik yang saya nak tidur. Malam tidur, buka langsi, buka tingkap. Gantung benda tu. Sekiranya pada malam tersebut benda tu bergerak dengan laju, seperti ditiup angin, tapi tak ada angin.
maka datanglah suami kamu. Jadi diteruskan pengalaman Puan Nur Ashikin. Katanya di sini, saya membawa pulang tangkal tersebut, gantung dekat rumah, betul-betul tingkap bilik. Setiap hari Casey, saya duduk dekat katil termenung tengok benda tu. Dalam hati ni aku dah kena tipu, bayar beratus-ratus dolar, tapi tak ada keputusannya. Saya hampir-hampir putus asa dan nak cari cara yang lain. Kita kembali sebentar nanti. Kita teruskan kisah Nur Ashikin yang berkongsi tentang arwah suami, keadaan beliau ketika itu. Jadi dikatakan telah pun memiliki sesuatu daripada seorang pakcik menjual barang tersebut dengan harapan dapat berjumpa dengan suaminya. Dia gantung barang itulah, itu tangkal ke, tak tahulah azimat ke, digantung dekat tingkap. Katanya bila gantung tu, bila benda tu bergerak dengan laju, maka datanglah suami kamu. Malam pertama, malam kedua, ketiga dan sebagainya dia nantikan, tapi tidak ada. Cuma gerak sedikit sebab angin tiup. Tak adalah gerak terlampau sangat sampaikan menunjukkan petanda suami nak datang. Hampir-hampir dia kecewa. Jadi yang terperanjatnya apabila dia tidur pada satu malam setelah beberapa kali dia menanti dengan penuh harapan, akhirnya suaminya datang. Saya tidak boleh nyatakan bagaimana dia datang, tapi saya dapat rasakan kehadiran suami dalam bilik bersama dengan saya pada ketika itu, Casey. Memang susah saya nak lafazkan. Mungkin orang pun tak percaya dengan kisah saya. Tapi saya tetap ingin ketengahkan peristiwa ini. Suami saya datang, Casey. Dan apa yang saya nak katakan di sini, saya dah mula tak campur orang dengan adik-beradik, kawan-kawan. Malah mereka cuba hubungi saya pun tak layan. Dipendekkan cerita, akhirnya ibu saya datang. Ibu saya yang sayangkan saya datang. Datang seorang diri. Setelah beberapa kali adik-beradik yang lain, saudara mara yang lain, kawan-kawan cuba dapatkan saya, ibu saya datang. Dia kata pada saya, "Shikin, terima kasihlah kasih mak masuk rumah kau. Mak tak tahu apa jadi dengan kau. Tapi kau tahu tak rumah kau ni berselirak? Kau tahu tak rumah kau ni bau busuk sangat-sangat? Kau tahu tak rumah kau ni tak terurus?" Saya naik marah, Casey. "Mana boleh tak terurus? Mak jangan macam-macam. Abang Man tak suka rumah serak tau." Saya marah mak saya. Saya kata, tak boleh. Suami saya Abang Man ni tak suka rumah serak. Hari-hari saya kemas. Saya kata pada ibu saya, "Shikin, suami kau Rahman dah meninggal, Shikin." "Mak, suami saya ada. Dia keluar kerja, dia akan balik malam." "Mak tak percaya, mak duduklah." Pendengar Ria 897, waktu itu menurut ibu saya, katanya Shikin, rumah saya memang tidak terurus. Bau busuk, bau pesing, tandas kotor, baju berselirak. Tapi pada pandangan mata saya, rumah saya bersih. Sebab suami saya tak suka rumah berselirak. Walhal suami dah meninggal. Mak cuba ikhtiar beberapa kali selepas pertemuan yang pertama itulah. Dapat bantuan pakar datang ke rumah, saya sering kali tak nak buka pintu. Dengan izin Allah dan juga keyakinan mak saya, Casey, berkali-kali datang. Pada satu hari itu, saya keluar rumah beli makan. Mak saya nampak dari belakang dia ikut dengan pakar, terus masuk ke dalam rumah saya. Waktu tu rumah saya dah terlampau busuk sangat-sangat. Tersedak-sedak mak saya dibuatnya. Pakar tersebut jumpa saya, berbual dengan saya dengan baik. Mak saya pun bawa air minuman dengan makanan. "Shikin, mak bawa makan untuk kau. Makanlah, kita makan sama-sama nak."
Waktu tu mak saya memang dah tak boleh makan dalam rumah tu, tapi dia paksa dirinya, Casey. Sebab rumah saya memang busuk. Mula-mula tak nak, tapi makan. Sebenarnya dalam minuman dan makanan tu dah ada bacaan-bacaan tertentu. Bila saya makan, sambil makan mak berbual dengan saya, reason out, saya masih boleh memahami. Kemudian saya mula tersedak-sedak tau. Chicken? Casey nak tahu, bila saya sedar, saya baru nampak dan saya baru boleh bahu rumah saya memang busuk, rumah saya memang berselirak. Dari situlah saya dikembalikan, mendapat rawatan, rumah dibersihkan dan saya terpaksa tinggal dengan mak saya. Kalau tidak, saya akan kembali kepada perangai yang lama. Rumah tu disewakan. Casey bayangkan mainan syaitan. Dia nak rumah kita busuk, rumah kita berselirak. Sampaikan saya ni yakin yang rumah saya bersih dengan mata saya. Tapi tidak, Casey. Saya dikaburi. Terima kasih dan selamat tengah malam. Beliau berkongsi peristiwa dan katanya di sini, pengalaman ini katanya Ayumi ketika saya bertugas sebagai pengawal keselamatan. Ini merupakan tugasan part-time saya. Bukan sepenuh masa. Hanya bila diperlukan pekerja tambahan, saya akan dipanggil. Jadi, saya sebenarnya telah pun diarahkan untuk menjaga sebuah bangunan. Tugasan saya bermula sekitar jam 9 malam apabila bangunan itu ditutup daripada pekerja-pekerja, dan kalau sesiapa yang nak masuk harus report ke guard room dan menandatangani buku dan juga tinggalkan IC mereka sebelum dibenarkan masuk ke dalam. Kalau tidak, katanya Ayumi, mereka tidak akan dibenarkan masuk, hanya setakat berada di luar bangunan sahaja. Rakan pendengar Ria 897, saya bertugas seorang diri dan saya waktu itu memang suka sangat-sangat kerana tempat tugas yang saya ditugaskan ini tidak perlu untuk saya keluar untuk buat clocking. Apa yang perlu saya lakukan hanya duduk di dalam guard house dan hanya lihat dan pandang pada CCTV yang disediakan. Pendengar Ria 897, tiba-tiba daripada CCTV saya ternampak ada pergerakan. Seseorang berada di belakang bangunan tersebut. Bila saya nampak tu, waktu itu saya sedang tengok ke arah lain. Saya toleh sebenarnya untuk tengoklah pandang sekali di CCTV yang ada dalam bilik yang saya bertugas ini. Ternampak orang bergerak, kemudian dah masuk blind spot. Saya tak boleh lihat kelibat manusia tersebut. Jadi saya nantikan, saya tunggu lagi 5 minit. Saya tengok beberapa kamera yang lain. Saya cuba gerakkan kamera tersebut, tetap tidak boleh lihat. Mungkin dia berada dalam kawasan blind spot. Pendengar Ria 897, setelah 5 minit saya beri peluang, dia tidak menjelma. Saya terpaksa tinggalkan guard room untuk ke belakang dan periksa kalau memang ada orang yang masuk kawasan yang terlarang ini tanpa izin. Saya keluar, katanya Ayumi, dan menuju ke arah belakang bangunan. Pendengar Ria 897, dalam perjalanan saya rasakan macam tak sedap hati sangat-sangat. Walaupun tempat tu terang, saya bawa bersama lampu solo yang kelihatan seperti baton, yang panjang dan hitam. Jadi lampu solo tersebut bukan untuk saya menyuluh, sebab di kawasan itu dah pun dipasang spotlight, memang boleh nampak dengan terang. Jadi lampu itu digunakan untuk menjadi satu bahan, kata beliau ni, sebagai satu weapon, ataupun dikatakan untuk saya gunakan ketika kecemasan sekiranya ada perompak ataupun sesiapa yang masuk tanpa izin. Jadi bila saya berada di belakang, katanya Ayumi, pengalaman ini diteruskan. Bila berada di belakang bangunan, Ayumi sudah dapat rasakan ada sesuatu yang tidak kena. Ini kerana di belakang bangunan tersebut cuma ada satu sahaja kamera.
Bila kamera tu saya pusingkan ke kiri dan ke kanan, memang tak nampak apa-apa. Tapi bila saya berada di sana, saya langsung tidak nampak sesiapa pun yang ada di belakang bangunan tersebut. Malah pintu belakang bangunan itu dikunci. Saya cuba beberapa kali buka, tidak boleh dibuka dan tidak ada kesan dipecah masuk. Jadi mungkin agaknya dia keluar daripada satu lagi kawasan. Saya cuba suluh pagar di belakang, takut-takut ada yang pecah, ada yang dipotong, tapi pastinya tidak ada apa-apa yang berlaku pada pagar di belakang bangunan itu. Bila saya jalan ke arah yang lain, dalam perjalanan pendengar Ria 897, dalam perjalanan saya berada di belakang bangunan tersebut. Alangkah terperanjatnya, dari jauh dapat lihat budak yang saya nampak tadi di dalam CCTV sedang berjalan ke arah depan. Bila saya panggil dan bersuara, tiba-tiba Kisi, dia terus belok kanan dan tertutup dari pandangan kerana terselindung di sebalik tembok bangunan tersebut. Saya memanggil, "Hello! Hello!" Beberapa kali saya berteriak, tetapi dia tidak layan, malah berjalan dan terus belok ke kiri. Saya ikut dari belakang, malah saya kejar dari belakang. Mustahil dalam sekelip mata budak tu boleh hilang. Nak tak nak, saya masuk ke guard room balik. Saya ambil telefon bimbit dan standby nak telefon pihak polis. Pendengar Ria 897 FM, sedang saya nak telefon, tiba-tiba Casey, saya nampak budak tu keluar daripada pagar tempat saya bertugas yang memeranjatkan. Pagar di depan saya, kalau sesiapa nak keluar, saya kena tekan butang untuk buka pagar tersebut. Kalau tidak, kena panjat. Tapi kalau nak panjat susah dan payah. Jadi macam mana budak ni boleh keluar? Saya perhatikan dia jalan perlahan-lahan keluar daripada kawasan tu dan terus tinggalkan tempat mana yang saya berada. Malam tu tak tenteram jiwa saya dibuatnya, katanya Ayumi. Saya nasib baiklah ada teman yang belum tidur. Saya telefon, teman saya datang naik motosikal dan temani saya sampailah akhir tugas saya. Terima kasih. Nama saya Haliza. Saya ingin berkongsi pengalaman yang berlaku kepada diri saya. Rakan pendengar Ria, cerita yang bakal saya bacakan mungkin ada persamaan dengan kisah-kisah yang lain. Tapi ada juga kelainan daripada apa yang disampaikan oleh Haliza. Katanya Haliza, beliau ni disifatkan sebagai magnet. Magnet menarik makhluk-makhluk. Dari apa yang saya menderas kiriman email, kesimpulannya sebelum saya teruskan berkongsi pengalaman beliau. Katanya Haliza, beliau ni sebagai satu magnet yang boleh menarik makhluk-makhluk mengikuti beliau ataupun menghampiri beliau, dan kadang-kala akan sampai pulang ke rumah. Saya tak tahu sebenarnya apakah yang saya miliki. Sampai saya jumpa pakar pun, pakar tidak ada sebab kenapa. Jadi Kisi, entahlah, mungkin ini satu kebolehan, pemberian, satu balak, katanya Haliza. Saya tetap kena terima. Ini semua datang darinya. Yalah Kisi, ada orang dilahirkan dengan tidak sempurna. Mungkin tak boleh melihat, mungkin tak ada tangan dengan kaki, mungkin juga tidak berupaya. Saya mungkin dilahirkan dengan mempunyai satu kecacatan. Boleh saya sifatkan sedemikian, katanya Haliza. Sebab menarik entiti-entiti, menarik makhluk-makhluk yang saya tak dapat lihat. Ibu saya, bapa saya pun tak tahu. Sampaikan kami pergi berubat dan baru dapat tahu. Ini berlaku dalam rumah. Dalam rumah seringkali ibu saya nampak kehadiran makhluk-makhluk yang tidak diundang. Pernah pertama kali kejadian menakutkan ini berlaku. Tengah-tengah malam, saya terdengar bunyi orang sedang menyanyi bergurindam dalam rumah. Bila saya keluar, terperanjat nampak perempuan tua di ruang tamu yang gelap gelita. Dalam keadaan badannya dihayun depan belakang, depan belakang, depan belakang, sambil seolah-olah menyanyikan sesuatu.
Bila saya buka pintu, dalam masa yang sama saya ternampak benda tu, saya terperanjat. Keesokan harinya saya tanya pada ibu. Ibu kata tak dengar apa-apa. Lat beberapa hari, ibu terkena apa yang saya kena. Jadi kami dapatkan bantuan pakar. Pakar datang menghalau makhluk tu. Ada kalanya pakar datang setelah ada benda ikut saya pulang. Tapi waktu tu saya masih belum tahu lagi yang saya ni mempunyai satu tarikan. Jadi pakar datang menghalau. Kemudian lat beberapa hari kalau saya keluar pergi tempat-tempat seperti tepi pantai dan sebagainya, saya pulang ke rumah, ada benda-benda yang lain akan ikut saya pulang ke rumah. Tidak pasti kenapa. Pendengar Ria 897, sampaikan beberapa kali perkara ini berlaku. Pakar yang sama datang, dia terus memagar rumah. Dia pagar Casey. Bila dia pagar ni, saya pulang ke rumah pada suatu hari. Saya masuk ke dalam rumah, tutup saja pintu, ada orang ketuk pintu dari luar. Jadi dalam masa yang sama, dalam masa yang singkat tu, saya balik sekitar jam 11 lebih malam, katanya Halisa. Saya beri salam, langkah kaki kanan. Itu nasihat pakar. Rumah dah dipagar. Saya masuk dalam, tutup saja pintu, orang ketuk. Saya buka pintu, di luar tak nampak apa-apa tetapi meremang bulu rumah saya. Rakan pendengar Ria 897, keesokan harinya apa yang saya dapat tahu, adik saya ceritakan pada ibu saya dengan abah saya. Malam tak boleh tidur. Dengar orang ketuk tingkap beberapa kali. Buka tingkap tak ada orang. Ketuk lagi, buka tingkap tak ada orang. Sampaikan adik saya buat bodoh dan malas nak layan, daripada tidur di tepi tingkap katilnya tu, dia tidur di atas lantai. Jadi benda ini berlaku. Kita panggil pakar yang sama. Pakar tu datang cuba memahami keadaan pada situasi pada ketika itu. Setelah dia duduk, dia fikir dan dia cuba leraikan masalah. Jadi dia pun dapat tahu mungkin ada benda dari luar ikut saya pulang. Dia periksa satu persatu dan akhirnya dia mengatakan yang saya ni ada satu tarikan. Setiap kali saya berada di tempat-tempat tertentu yang mempunyai makhluk-makhluk ini, dia akan benda itulah akan ikut saya pulang ke rumah Casey. Rakan pendengar Ria 897, setelah hampir lebih kurang 20 tahun, perkara ini dah berlalu pergi. Saya ingatkan saya ni dah pulih daripada gangguan tersebut. Sampailah kami dah berpindah ke rumah yang baru. Rumah saya yang terletak rumah baru ini bersama dengan ibu, dengan ayah, dengan abah, dengan adik saya. Rumah baru saya, rumah baru kami, kata beliau, yang kini terletak di kawasan Yishun. Ingatkan dah tak ada apa-apa. Saya keluar malam, balik agak awal pagi, sekitar pukul 4 lebih pagi. Sebab keluar dengan tunang saya pergi makan sapa dengan kawan-kawan. Balik tu, saya dah siap, dah nak tidur. Saya rasa sesuatu tak kena. Saya terus tidur. Keesokan harinya, ibu saya beritahu saya, "Semalam kau balik pukul berapa?" 3 lebih 4, kata saya pada ibu. Asal bu? Rakan pendengar Ria 897, ibu saya menceritakan semalam dia terdengar bunyi perempuan menangis dalam rumah. Bila dia keluar daripada bilik tidur, alangkah terperanjatnya dia ternampak ada perempuan sedang berdiri di ruang tamu. Tapi perempuan yang berdiri ni, kakinya, kedua kaki di atas siling. Dia berdiri terbaliklah. Kedua belah kaki di atas siling, rambutnya panjang mengurai sampai ke lantai. Memandang, belakangnya memandang ibu saya. Dan pada masa yang sama dalam keadaan sedang menangis teresak-esak. Pendengar Ria 897,
Bila ibu menceritakan tentang situasi makhluk yang ibu lihat, saya terperanjat. Ibu saya terus mengatakan, ibu rasakan penyakit kau yang lama ni dah datang balik. Dan kisah berikut ini berlaku bukan di Singapura, tapi pengalaman yang diceritakan oleh Kak Farida. Beliau berkongsi peristiwa ini berlaku, dan beliau adalah seorang warga Malaysia, pendengar Misteri Jam 12 berasal dari Malaysia. Ibu telah pun meninggal dunia. Dipendekkan cerita, Kak Farida telah pun menerima nasihat daripada orang-orang tertentu. Farida, Pakcik nak ingatkan kau, Pakcik nak beritahu kau, akan datangnya hari hujan. Akan kedengaran suara ibumu merayu-rayu. Jangan sesekali kamu buka pintu dan benar ataupun bertutur bicara dengan ibu kamu. Nanti naas dibuatnya. Pendengar Ria 897, itu nasihat yang diberikan kepada Farida, datangnya daripada seorang pakcik. Mayat arwah ibu telah pun selamat dikebumikan. Jadi pada malam hari, memang betul, waktu itu hujan turun dengan lebatnya, tuan-tuan dan puan-puan. Seperti apa yang dikatakan oleh pakar tersebut, akan turunnya hujan pada waktu malam begitu lebat sekali. Kedengaran suara ibu memanggil namamu berkali-kali. Jangan sesekali kamu bangkit, menuju ke arah suara itu, membuka pintu dan membenarkan dia masuk ke dalam rumah. Berlakulah dan datanglah malam yang disebutkan itu. Pendengar Ria 897, cuba anda bayangkan. Sebenarnya apa yang berlaku, arwah seolah-olah arwah ibunya datang. Datang bukan nak dengan Ida, tapi datang nakkan anak dalam kandungan Ida. Ida berbadan dua, hamil anak yang pertama. Ibunya meninggal dunia, ada sesuatu muslihat, di mana pakar tersebut dikatakan telah pun membantu. Tapi benda tu dibuang di luar, akan kembali dalam rumah dan mencari apa yang dihajatkan, yaitu kandungan dalam perut Farida. Pendengar Ria 897, katanya Farida yang berasal dari Malaysia, malam saya tak boleh tidur. Saya tak boleh tidur bila malam hari. Waktu itu hujan lebat, kedengaran suara ibu saya memanggil-manggil nama saya dalam keadaan merayu. Ida, tolong Ida, mak dekat tingkap, buka tingkap Ida. Kata mak kepada arwah mak kepada Farida. Terdengar nasihat dari pakar tersebut, Ida dengan suami tidak sama sekali bangkit dari katil mereka untuk buka tingkap. Katanya Farida, Kisi, mula-mula suaranya sayu, sedih, seolah-olah merayu-rayu suruh saya buka tingkap. Lama-kelamaan bila saya tidak indahkan permintaannya, menjadi marah. Ida. Saya dengar dengan jelas. Saya terus rapatkan badan dengan suami. Bang, saya takut, bang, saya takut. Suami istighfar. Kisi, benda tu masih bersuara, Kisi. Ida, kasih aku masuk. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Ida.
Bang, saya takut bang. Ikut saya istighfar. Ikut saya istighfar. Saya dengan suami istighfar kisi malam tu. Tak tahulah berapa lama kami istighfar, berapa lama kami bertahan, sampaikan benda tu lenyap. Hujan masih turun dengan lebat. Benda tu datang dan pergi. Saya rasa takut, teramat takut. Dan untuk beberapa malam, dia datang kisi. Ida, mak datang. Kisi waktu itu, saya, katanya Farida, berada di ruang tamu, sedang duduk menonton televisyen. Suami dalam bilik. Saya sedang duduk, dengar orang ketuk pintu. Saya pun bangun. Bila bangun menuju ke arah pintu, dengar bersuara, Ida, mak datang. Saya terhenti seketika. Saya terus panggil suami. Bang, abang. Suami keluar. Depan pintu rumah suami azan, benda tu terus lari. Rakan pendengar ya, hidup saya dengan suami terganggu seketika. Sampailah pada satu hari, kami diketemukan jodoh dengan seorang pakar yang boleh membantu. Pakar tersebut telah pun membantu saya dengan suami, dengan anak dalam kandungan kisi. Kata pakar itu, selagi saya tidak melahirkan, dan selagi itulah dia akan datang mengganggu. Terima kasih. Datangnya daripada seorang pendengar tentang sebuah rumah flat di seberang tambak. Dan dia terpanggil setelah mendengar kisah daripada seorang pendengar yang berkongsi tadi, yang menelefon. Jadi akan saya sentuh tentang kisah ini, rumah flat yang berantai dan berantu. Akan saya beritahu anda apakah pengalaman yang diketengahkan di sini. Baik, kita teruskan kisah yang ingin saya bacakan. Kiriman email yang baru sampai setelah mendengar kisah daripada seorang rakan pendengar dari Johor juga. Ini Salmia Johari berkongsi pengalaman, katanya berkaitan dengan rumah flat yang sama. Beliau pernah tinggal beberapa tahun yang lalu sebelum tempat ini, flat ini dirobohkan. Katanya kalau Kesi nak tahu, nama flat ni adalah flat Bukit Cagar. Flat ini memang berdekatan dengan Causeway Point. Memang sangat-sangat. Jadi diceritakan oleh pendengar kita Salmia Johari. Mungkin anda tak pernah lihat ya. Jadi inilah kisahnya. Saya akan upload gambar tentang flat Bukit Cagar ni yang berkisahkan, dikirimkan oleh Salmia Johari. Kisahnya berbunyi begini. Kisi waktu itu dah ramai penduduk flat Bukit Cagar ni dah dipindahkan. Flat ini akan dirubuhkan bila masa. Katanya Salmia, saya dengan suami sedang menunggu masa untuk berpindah. Anak saya pun bersekolah dekat dengan kawasan itu. Saya ingat lagi, waktu itu malam hari, saya dengan suami tengah tidur, anak kejutkan saya. Katanya, "Mak, ada orang ketuk pintu." Sekitar 11 malam, kalau tak silap saya. Saya bangun, saya ke depan. Bila berjalan menuju ke arah pintu, meremang bulu rumah. Di tingkat rumah saya ni, cuma ada 2 unit rumah sahaja yang dihuni. Yang lain semua telah pun berpindah. Saya dengan suami dan pasangan satu lagi tinggal ujung. Masih belum lagi dipindahkan, dialihkan. Masih lagi menunggu tempat tinggal kami yang baru. Jadi ada orang beri salam jam 11 lebih malam. Saya buka pintu. Sebelum tu menjawab salamnya, "Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh." Saya buka pintu, depan pintu tak ada orang. Anak saya berdiri di belakang. Terus anak saya kata, "Mak, takutlah mak." Saya buka pintu besi, menjenguk dekat luar rumah, tengok kiri, tengok kanan. Mana orang ni ketuk pintu ni? Saya tutup balik pintu. Malam tu hanya setakat itu sajalah. Jadi saya kata pada anak, "Jangan takutlah, ni mungkin budak-budak nakal. Ya, budak-budak nakal kacau kita." Jadi pendengar Ria 897, seminggu kemudian, suami dengan anak tak ada di rumah.
Suami dengan anak tidak ada di rumah. Suami saya kerja malam. Jadi balik keesokan pagi. Anak saya tidur rumah kakak ipar. Sebab itu merupakan hari Jumaat. Hari Sabtu kakak ipar nak bawa dia keluar. Jadi malam tu dia tidur rumah kakak ipar. Saya sedang tidur seorang diri dalam bilik. Tiba-tiba dengar orang ketuk pintu lagi. Saya bangun. Saya buka pintu. Depan pintu tak ada orang, Casey. Sekali lagi saya naik berang. Saya kata, "Oi, jangan main-main Saya pekik. Tutup pintu. Baru pusing jalan beberapa tapak, bunyi lagi orang ketuk pintu. Kali ini makin kuat. Budak ni. Saya pusing belakang. Saya buka pintu. Saya marah lagi, sambil menjenguk ke arah luar. Tiba-tiba meremang bulu rumah saya. Rakan pendengar Ria 897, saat bulu rumah meremang, kerana saya terdengar suara perempuan sedang mendayu-dayu seolah-olah sedang menyanyi. Siapa tu? Oi! Siapa tu? Jangan main-main dengan aku Casey, bila saya jenguk dekat koridor, rumah-rumah lain semua kosong. Saya menjenguk lagi, tak nampak orang. Dan akhirnya saya masuk ke dalam rumah. Bayangkan pendengar Ria 897. Sebelum saya masuk tu dan jejakkan kaki ke dalam, sebelum saya tutup pintu, saya sempat menjenguk dekat luar. Dalam waktu yang sama, ada kepala yang menjenguk pada masa saya sedang menjenguk keluar. Astaghfirullahalazim. Terkejut saya sampai jatuh terduduk, Casey. Saya bangun, tutup pintu, terus masuk bilik. Bila duduk dalam bilik, masih lagi dengar ketukan. Katanya, Salmia Johari. Alhamdulillah, Casey. 2 minggu kemudian, kami dapat surat. Kami telah pun ditempatkan ke tempat kampung yang lain. Saya bersyukur sangat-sangat, Casey. Saya beritahu suami tentang gangguan itu. Suami kata dia pun pernah dengar orang ketuk pintu malam-malam hari, tapi dia tidak indahkan. Terima kasih. Nama saya Yusri. Pengalaman yang Yus nak kongsi sama ini berkaitan dengan bekas isteri saya. Saya sebenarnya telah pun menuntut had berpisah dengan isteri saya. Saya terlampau sayangkan isteri, tapi atas perbuatannya saya dah tidak boleh terima. Tidak boleh terima dia sebagai isteri saya yang sah. Saya melafazkan cerai dengan talak yang ketiga. Apakah mungkin perbuatan isteri saya sehinggakan saya tak boleh maafkan dia, sehinggakan saya melafazkan cerai talak 3, Casey? Katanya Yusri. Casey, bayangkan, saya telah pun outstation selama 2 minggu. Saya telah pun outstation selama 2 minggu, iaitu 15 hari. Saya tidak akan pulang ke rumah. Tapi oleh kerana ada sesuatu bencana yang berlaku di negara yang saya pergi, syarikat telah pun menyuruh saya pulang ke rumah lebih awal daripada yang dijadualkan. Saya pulang ke Singapura hanya selepas 9 hari berada di luar negara. Bila saya balik, saya tidak beritahu isteri sebab nak berikan dia kejutan. Akhirnya saya yang terkejut bila balik rumah 10 lebih malam. Rakan pendengar Ria 897, saya berdiri depan rumah, terperanjat nampak sepatu lelaki. Saya buka pintu. Alangkah terkejutnya bila dalam masa yang sama lelaki keluar dari bilik dan nampak saya terkejut. Saya naik berang, Casey, menjadi marah. Habis isteri saya disebak.
saya beberapa kali. Lelaki tersebut biasalah, dah dalam kesalahan, terus pakai t-shirt seluar dan lari dari rumah. Isteri saya yang kena teruk. Malam tu jugalah, dengan tidak terkawal perasaan marah sampai ke saat ini, saya ceraikan isteri saya. Talak yang ketiga. Setelah kami berpisah, isteri merayu-rayu suruh ambil dia balik. Tidak, mungkin sekali aku ludah akan aku jilat. Pendengar Ria 897 FM, kami berpisah. Tapi perpisahan itu memakan proses yang lama. 2 bulan, hampir 3 bulan. Saya tidak duduk sebumbung dengan isteri dalam proses di mahkamah syariah. Waktu itulah isteri saya berdendam dengan saya dan nak kenakan saya. Rakan pendengar Ria 897, jiran sebelah saya, seorang makcik, baik orangnya. Makcik tu tahu tentang perbuatan isteri dah lama, tapi dia tak sampai hati nak beritahu dan dia tak nak kepo. Saya pernah berbual dengan dia. Saya tanya, Cik Ju pernah nampak kan? Dia diam dan dia angguk. Kenapa Cik Ju tak beritahu? Makcik tak nak masuk campur hal keluarga kau. Kalau kau orang yang jujur, yang baik, Allah akan tunjukkan. Memang benar Casey, saya nampak dengan mata saya sendiri. Jadi, pada suatu malam, Cik Ju datang ke rumah saya, ketuk pintu. Saya buka pintu dan saya tanya, Cik Ju, ada apa Cik Ju? Yus, minta maaf, Cik Ju rasa tak sedap hati. Cik Ju rasa ada baiknya Yus dapatkan bantuan Ustaz untuk tolong pagarkan rumah, ataupun buatlah sesuatu. Jadi dengar kata-kata Cik Ju, saya terperanjat. Saya pun tanya pada Cik Ju, apa hal, apa cerita ni? Malam semalam, makcik dengar bunyi bising dekat luar rumah. Bila makcik teropong dari lubang pintu, sedang makcik ni bercakap, pintu rumahnya terhempas dengan kuat. Pintu rumahnya dihempas dengan kuat. Terperanjat saya, Cik Ju pun terperanjat. Tergendala apa yang nak beritahu saya. Saya tanya lagi, Cik Ju, apa yang Cik Ju nampak? Makcik dengar bunyi bising dekat koridor rumah ni. Makcik teropong. Makcik rasa makcik nampak sesuatu yang tak baik. Makcik nampak apa ni? Makcik tak tahulah, mungkin hayalan. Tapi makcik rasa lebih baik kau dapatkan bantuan Ustaz. Makcik nampak apa makcik? Makcik nampak perempuan dekat tingkap bilik engkau, dekat koridor ni. Perempuan, isteri saya. Bukan isteri engkau. Tak tahulah, perempuan ni tinggi sampai dekat atas siling ni. Rambut dia panjang, tebal, sedang berdiri sambil nak buka tingkap bilik kau. Astaghfirullahalazim. Ini mesti hati punya kerja. Terima kasih ya Cik Ju. Casey memang benar. Malam tu bila Cik Ju dah balik, saya pun dah nak masuk tidur. Saya dengar Casey dengar sesuatu. Saya dengar orang panggil abang. Bila saya dapatkan bantuan seorang pakar perubatan Islam datang, dia kata mula-mula di koridor tak ada apa-apa. Tapi dia tanya pada saya, boleh tak kalau izinkan dia duduk sampai malam? Boleh. Saya pun duduklah di ruang tamu. Waktu tu memang saya tidak bertugas. Saya ambil cuti 1 hari. Duduk berbual, masuk waktu asar, tak ada apa-apa.
Kita solat asar. Kemudian kita terus turun bawah pergi kedai, makan, naik atas balik. Masuk waktu maghrib, solat maghrib. Kesi, jam 11 malam dan nak dekat 12 tengah malam ni, masih tak ada gangguan. Tiba-tiba sedang kami duduk berbual, Kesi dengar bunyi meringik panjang Kesi. Terus pakar tersebut, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Aku rasa dia dah datang. Tapi jangan khawatir, pakcik dah pagar rumah kau. Dia memang tak boleh masuk. Sebelum ni pun dia tak masuk rumah kau. Yelah, orang yang solat sentiasa membaca Al-Quran dalam rumah, jin takut nak masuk. Apa yang kau buat bagus, teruskan. Tapi pakcik macam mana dekat luar? Dekat luar ni aku boleh halau, tapi dia akan datang balik. Aku akan cuba ikhtiarkan. Rakan mendengar Ria 897. Akhirnya saya berpindah setelah berpisah dengan isteri. Rumah tu dijual. Saya pindah ke tempat yang lain. Bekas isteri tak tahu mana saya duduk. Tapi beberapa kali dalam mimpi pernah mimpi-mimpi yang buruk. Seperti arwah ibu saya datang minta tolong, suruh kembali dengan isteri. Arwah ibu yang dah meninggal kembali dalam mimpi saya dan kata, Yusri, tolonglah, kembalilah dengan isteri kau. Ini permintaan mak. Mustahil, Kesi. Yang pergi takkan kembali. Berikut ini kisah yang ingin saya bacakan, datang dari seorang pendengar. Dan pengalaman ini adalah satu kisah yang beliau tidak dapat lupakan. Bayangkan saudara, kisah yang diceritakan oleh Kak Mona bukan nama sebenar, nama samaran yang dia gunakan. Beliau sebelum ini telah berbelah bagi, nak dengar kata kawan ataupun tidak. Tapi masalah dalam rumah tangga masih berleluasa. Suami masih lagi gilakan perempuan. Suami masih lagi tidak melakukan tanggungjawabnya sebagai seorang suami, sebagai seorang bapa. Katanya Kak Mona, kakak pernah beberapa kali kongsi masalah rumah tangga dengan seorang kawan yang agak rapat. Dan solusinya, kau jumpalah bomo, dia boleh tolong kau. Inilah kisah yang dikatakan Kak Mona dalam dilema. Nak menyelamatkan keluarga, bagaimana caranya? Jadi, nak jumpa ataupun tidak? Kalau tak jumpa, keadaan suami semakin menyeleweng, semakin tidak utamakan keluarga. Malah, belum ada bukti, tapi ada tanda-tanda memberitahu Kak Mona yang suami ada main kayu tiga. Pendengar Ria 897. Jadi dalam keadaan fikiran yang kusut, dalam keadaan fikiran tidak menentu, kawan ni bagaikan syaitan menghasut Kak Mona. Mona, aku dah cakap dengan kau, kau jumpa bomo ni handal, dia boleh tolong kau. Suami kau tunduk dekat kau macam suami aku. Akhirnya, setelah lama berfikir dolak-dalik, nak buat tak nak buat, nak buat tak nak buat. Pendengar Ria 897, Kak Mona pun berjumpa dengan kawan dan dia memberitahu rakannya, Ina, aku rasa aku dah sedia nak jumpa bomo. Hai, lama aku pujuk kau Mona. Sekarang baru kau nak sedia. Okey, kalau kau dah sedia, bagus. Nanti ujung minggu ni, aku buat appointment dengan bomo ni, kau ikut aku. Ini untuk masa depan kau, Mona. Kau tengok laki kau tu.
Batin tak kasih, nafkah kasih, mana cukup? Casey, kawan marah. Tapi Kak Muna kata, saya hanya berdiam. Dalam keadaan kawan sedang beliti, fikiran masih kusut. Nak buat, tak nak buat. Kakak tahu perkara ni salah. Tetapi sekarang kakak dah bertahan lama, Casey. Bukan seminggu dua. Casey, dah hampir lebih kurang setahun lebih. Kakak tahan dengan perangai suami. Kakak tak nak berpisah. Kakak nak selamatkan rumah tangga. Kakak nak anak-anak bahagia dengan ibu bapa mereka dari kecil sampai mereka besar. Tiba hari untuk kakak berjumpa dengan Bobo. Yang disebutkan ini adalah seorang pakar yang dikatakan oleh kawan, kakak tak pernah dengar namanya, tapi dikatakan orangnya handal. Dia tinggal di salah sebuah blok di kawasan Bedok North. Kakak pergi rumahnya. Yang hairan, kakak tanya, aku datang rumah dia petang boleh tak? Sebab malam nanti anak aku tak ada orang jagalah. Petang anakku sekolah. Jadi aku bolehlah pergi. Muna, petang tak boleh. Temu janji hanya lepas waktu malam. Jadi saya pun tak bertanya lagi lebih banyak, Casey, kata Kak Muna. Hari Sabtu saya pergi rumahnya. 10:30 malam kami sampai depan pintu rumah. Kawan marah. Jangan beri salam. Dia tak suka. Dalam hati kakak, ya Allah, apa aku dah buat ni? Masih lagi berbelah bagi. Kau jangan beri salam, dia tak suka. Pak Wan. Pintu dibuka. Kak Muna dan kawannya Ina masuk ke dalam. Tutup pintu, masuk bilik. Pendengar Ria 897, Casey, bila kakak masuk dalam bilik ni, Casey, dah macam tempat sembah berhala. Macam-macam patung dekat dalam, Casey. Patung dekat kuil. Patung yang pernah kakak nampak di mana saja ada dalam bilik bomo. Kemudian, kamu duduk sini. Saya nak beritahu dulu, kamu sudah bersedia nak dapatkan bantuan dari saya. Kalau kamu belum sedia, kamu tak perlu ada di sini. Kakak diam. Muna, cakaplah kau nak. Muna. Saya dah sedia. Baguslah. Saya nak beri amaran kepada kamu. Jangan sesekali sebelum apa yang saya buat habis, kamu bergerak dan keluar. Faham? Ya, Tok. Ya, Tok. Pendengar Ria 897, kata Kak Muna, bomo ni mula baca mentera. Kemudian berasap dalam satu bilik. Kakak toleh tengok Ina. Ina, aku takutlah. Kau tengok depan. Tengok depan. Kakak duduk diam. Casey, entah macam mana, Casey. Kakak rasa serba salah sangat. Muna, aku tak boleh buatlah, Muna. Kakak berdiri keluar dari bilik. Keluar dari rumah pakai sepatu, kakak turun bawah. Kawan kejar. Muna! Muna! Muna, kena di mana? Pendengar Ria 897 FM, inilah kisah pengalaman. Bila Kak Muna katanya dia keluar sebab dia rasa tak sedap. Apa yang berlaku? Setelah dia keluar dari rumah, keadaannya lebih teruk. Suami dah memanglah jarang balik rumah. Sekarang dalam rumah ada gangguan. Anak Kak Mona yang berusia 7 tahun, kata Kak Mona dalam kiriman email, tengah-tengah malam, Mama, Haikal nak tidur bilik Mama boleh tak? Kenapa, Haikal? Dekat bilik Haikal ada momok. Kakak tak terfikir pun gangguan itu dari bomo. Dipendekkan cerita, kata Kak Mona, bila kakak keluar, sebelum upacara tu habis, ada benda mendampingi kakak dan ikut menjadi gangguan dalam rumah.
Sekarang kisi kakak berubah dengan seseorang yang arif, seseorang yang lebih bertauliah dari seorang bobo. Kisi kakak nak kongsi dengan pendengar Misteri Jam 12. Bila kita ada masalah yang berat seperti masalah Kak Mona, syaitan, iblis akan menghasut, suruh pergi ke jalan yang salah. Bila kita pilih yang salah, kita harus terima akibatnya. Pendengar Ria 897, terima kasih pada Kak Mona. Bukan nama sebenar, nama samaran yang digunakan dalam kisah ini. Jadi bayangkan saudara, kawan menghasut, katanya dah jumpa, bomo ni handal. Tapi naluri masih mengatakan, alamak macam mana nak buat tak nak Dah setahun lebih aku tahan dengan perangai suami. Suami macam-macam air aku dah berilah. Konon lah mungkin Sebab tu kadang-kadang dah jumpa orang ni, jumpa orang tua, dia kata minum, suami awak minum air ni nanti dia berubah Jadi awak bawa balik dengan harapan lah, kasih suami minum. Setahun lebih awak hidup merana dan dah tak ada solusi yang lain. Jadi macam mana sekarang kalau dalam situasi Kak Mona memang susah? Tapi itulah dia. Kalau kadang-kala ni kita lepas sesaat, dia akan datang. Jadi apa jua, Misteri Jam 12 hanya satu hiburan. Rakan-rakan MJ12, apa kata anda dengan kisah Kak Mona awal tadi? Lebih banyak kisah akan saya teruskan di FM 897. Yang lain boleh hubungi saya di 669-11897 dan berikan pendapat pandangan anda. Adakah anda rasa 100% dibersalahkan Kak Mona, kawannya? Bagaimana? Apakah langkah-langkah kalau anda terkena dalam situasi Kak Mona? Senang untuk kita fikirkan, katakan, tetapi kalau kita yang mempunyai masalah, lain jadinya. Yang ini kiriman daripada seorang seorang pembantu rumah yang katanya pada saya, beliau adalah penggemar rancangan Misteri Jam 12 dan radio lah satu-satu teman setiap malam apabila seluruh anggota keluarga majikan telah pun nyenyak tidur. Beliau ada masa untuk bersama dengan radio di Ria pada waktu malam. Lazimnya bermula jam 10 malam sampailah tamatnya siaran sebelum beliau masuk tidur dan akan bangkit setiap hari pukul 6 pagi untuk siapkan sarapan, persiapan sekolah anak-anak majikan dan sebagainya. Yang ini yang berikan saya kiriman daripada seorang pembantu rumah berkongsi peristiwa yang tak dapat dilupakan. Katanya Seri seorang pekerja lah di Singapura ini berkongsi pengalaman. Seri menceritakan ini bukan email, malah ini sepucuk surat yang dikirimkan dengan sampulnya, dengan stamp dan sebagainya. Wah, memang cara yang cukup klasik lah untuk hantar surat pada saya, bukan menerusi kiriman email. Terima kasih pada Seri, juga peminat rancangan MJ12. Diharapkan dengan kehadiran rancangan ini dapat memberikan anda teman setiap malam. Katanya, apa kabar Casey? Nama saya Seri, saya seorang pembantu. Saya ingin berkongsi pengalaman saya. Saya ini pekerja pembantu rumah dan menjaga keluarga berbangsa Cina. Majikan saya orangnya baik-baik sangat. Tetapi dalam rumah itu, selain daripada ibu dan ayah ibu dan ayah, iaitu majikan saya lah, ma'am dengan sir, juga ada ibu kepada majikan lelaki saya, ibunya, dan 2 orang anak yang masih bersekolah. Anaknya seorang berusia 5 tahun, seorang lagi berusia 8 tahun. Apa yang ingin saya ceritakan ini pengalaman yang cukup menakutkan. Beberapa kali pada waktu malam saya pernah nampak kisi Ama, dia panggil Ama, ibu majikan ni dia panggil Ama lah. Ternampak Ama pernah berada depan tempat sembayang. Dalam rumah tersebut ada almari di mana majikan akan sembayang pada waktu-waktu tertentu. Almari tersebut sentiasa akan dinyalakan dengan lilin dan sayalah yang harus tukar minyaknya, sayalah yang harus tukar buah-buahan yang baru. Jadi apa yang ingin diceritakan disampaikan pendengar Ria 897. Jadi Seri menceritakan, saya pernah nampak Casey apabila saya keluar dari bilik tidur saya. Rumah majikan saya rumahnya agak besar, sebuah rumah kondominium yang 2 tingkat. Jadi bila saya keluar daripada rumah, alangkah terperanjatnya bila saya ternampak majikan Amma sedang memegang satu bekas berisi minyak dan api lilin yang sedang menyala. Amma sedang minum minyak tersebut.
Depan mata saya Kisi, dia sedang berdiri tetapi badannya bongkok sedang minum bekas minyak tersebut. Bila saya ternampak, saya pun pekik. "Amma!" Sampaikan majikan saya bangun dari tidur. Dia bangun dan dia keluar. Saya ketakutan. Saya kata, sini. Tengok Amma buat apa. Sampai saya turun ke bawah. Alangkah terperanjatnya, di bawah tak ada orang Kisi. Langsung tak ada orang. Dan yang paling menakutkan apabila Amma terbangun dan berada di belakang sedang nak turun tangga. Rakan-rakan pendengar Ria 897, dari hal itu saya terperanjat. Dan lalu nasib baiklah majikan saya orangnya baik-baik. Dia memberitahu saya hari ini dia suruh saya rehat. Mungkin saya penat sangat kerana bertugas. Jadi satu hari ini saya duduk dalam bilik. Saya tidur cuba lelapkan mata tetapi tidak boleh. Saya turun ke bawah, saya bantu mem saya dan mengemas rumah. Walaupun disuruh saya rehat. Antara perkara yang menakutkan berlaku pernah satu hari ini, saya berada di dapur rumah sekitar pukul 5 pagi saya bangun. Kerana pada paginya sekeluarga nak berangkat pergi ke seberang. Jadi saya harus siapkan sarapan lebih awal dan saya tidak ikut mereka. Jadi Kisi pendengar Ria 897, katanya Seri dalam sepucuk surat. Seri menceritakan lagi, bila saya dah siapkan sarapan, pukul 5 pagi saya dah bakar roti, dah keluarkan apa yang patut, semua dah disajikan atas meja. Saya dengarlah bunyi orang keluar masuk bilik sebab majikan dah bangun dengan anak-anaknya sedang buat persiapan. Buat persiapan nak keluar, mereka sedang mandi. Jadi 5 pagi itu saya pun berada di hadapan halaman rumah sedang siram pokok bunga. Sedang saya siram, tiba-tiba saya ternampak Amma sedang turun tangga. Pendengar Ria 897, saya nampak Amma berjalan, tiba-tiba Amma terjatuh depan mata saya. Saya lepaskan paip air tersebut, saya lari masuk ke dalam rumah. Saya tengok dekat tangga, Amma tidak ada di pandangan saya. Katanya Seri, saya langsung naik ke atas dan cuba tanya, mana Amma? Amma rupa-rupanya sedang bersiap dalam biliknya. Bila saya masuk, saya terkejut. Dan sampai ke saat ini, saya masih lagi nampak penampakan seperti itu. Amma saya seolah-olah menakut-nakutkan saya. Tetapi apakan daya, saya ini hanya pekerja dan apa yang boleh saya buat hanya berdoa dan berlindung padanya. Terima kasih. Kata Ida, peristiwa pengalaman ini berlaku. Waktu itu saya pulang agak lewat malam, sekitar pukul 1 pagi. Saya sebenarnya keluar bersama dengan rakan-rakan wanita yang lain. Keluar Kisi. Kami keluar makan malam. Berjumpa sekitar pukul 8 lebih. Kemudian kami duduk. Kami berborak-borak, berbual-bual. Dan setelah kafe tersebut nak tutup, saya dengan rakan-rakan pun pergilah ke tempat lain untuk duduk dan teruskan perbualan kami. Sebab dah lama tidak berjumpa. Jadi apa yang berlaku bila sampai di rumah sekitar pukul 1 lebih pagi. Sebenarnya bila kami berjumpa Casey dan juga pendengar-pendengar misteri jam 12, kata Ida, antara perkara yang kami bualkan adalah pengalaman misteri. Salah seorang teman saya bertanya, adakah saya mendengar rancangan Casey? Jadi saya pun kata, aku pun dengar. Jadi dari situlah bermulanya topik perbualan tentang penampakan, tentang rancangan misteri jam 12, kata Ida. Lama-kelamaan seorang kawan menegur, "Dahlah, jangan cakap tentang hal ini lah. Aku tak sedap hati lah." Jadi kami pun tukar untuk berbual pasal benda lain, perkara yang lain. Tapi setelah rakan saya menegur, apabila kami berbual tentang misteri jam 12, saya mula rasa macam ada sesuatu yang tak kena. Akan tetapi, kata Ida, saya tidak beritahu 3 orang sahabat yang juga bersama dengan saya ketika itu. Saya hanya duduk tetapi fikiran saya dah berfikir lain. Pendengar Ria 897, banyak kali dalam perbualan bila rakan saya tanya soalan, saya seolah-olah hayal. Sampaikan menegur saya, Ida, kau dengar tak kita tanya apa? Tapi kata Ida, saya seolah-olah mengiyakan. Tetapi saya tidak faham sebenarnya apa yang mereka ceritakan. Akhirnya saya kata, minta maaf lah mak aku SMS lah suruh balik. Padahal Casey, saya yang nak balik. Rakan-rakan masih berada di sana, masih lagi lepak sedang berbual. Saya pun pergi ke taxi stand, menaiki taksi untuk pulang ke rumah.
Dalam perjalanan, saya dah fikir yang bukan-bukan. Antaranya bila berada dalam teksi, kata Ida, pendengar misteri jam 12. Apabila saya tengok cermin di tempat duduk saya sebelah kiri, saya seolah-olah nampak macam refleksi dalam teksi di sebelah saya ada perempuan sedang duduk kisi satu teksi tempat duduk belakang. Pendengar Ria 897, saya dengan segera terus pusing dan tengok. Memang terang, sudah terang, rata-rata sebelah saya memang tak ada orang. Tapi bila ternampak refleksi tersebut, makin buat saya takut. Tangan saya ni sampai berpeluh-peluh, telapak tangan saya kerana ketakutan. Akhirnya bila sampai di tepi blok rumah saya pun membayar duit teksi dan keluar. Niat di hati nak minta tolong pemandu teksi temankan saya lah. Sehingga saya naik lift, sebab dari mana teksi berhentikan memang boleh nampak lobi lift. Tapi oleh kerana saya tak naklah menyusahkan dia, seolah-olah ni saya macam nak tak nak, akhirnya saya tutup pintu dan dia berlalu pergi. Pendengar misteri jam 12, sedang saya berjalan, saya dengar orang panggil. Seolah-olah bunyi macam orang menghembuskan angin memanggil saya. Saya toleh, tapi tak nampak sesiapa di belakang saya. Saya teruskan perjalanan menuju ke lobi lift dan Alhamdulillah kata Ida, ada lift 1, lift A, pintunya terbuka. Tapi lampunya gelap. Lift di rumah saya memang kalau waktu malam tak ramai orang yang naik turun, ada 2 lift A dengan B sebelah-sebelah antara satu sama lain, dan lift B akan berada di tingkat atas. Lift A akan berada di tingkat 1, pintu terbuka, tapi kalau tak ada orang di dalam, lampunya akan gelap sampailah kita masuk dan jejakkan kaki ataupun kita tekan butang di luar lift, barulah lampu akan terbuka. Jadi pendengar misteri jam 12, cuba anda bayangkan sekarang. Ida kata, Casey, dari jauh saya nampak lift pintu terbuka tapi dalamnya gelap. Semakin dekat saya menghampiri lift tersebut, alangkah terperanjatnya apabila saya terperasan dalam lift ada wanita berjubah hitam sedang berdiri tak tahu buat apa. Bila saya nampak, saya batalkan niat untuk naik lift. Casey dan pendengar misteri jam 12, saya terus menaiki tangga. Rumah saya di tingkat 4, tidaklah begitu tinggi. Bila naik tangga perlahan-lahan, saya mula menjenguk daripada railing tangga, menjenguk atas kalau ada benda-benda yang nak mengganggu. Syukur Alhamdulillah Casey, sampai tingkat 4 rumah saya belok sebelah kanan dan saya menuju ke arah pintu rumah. Sedang saya nak buka pintu besi yang dimangga, saya keluarkan kunci, kemudian baru nak buka. Psst, psst. Bila saya toleh, Casey dekat hujung koridor, antara tembok tangga turun dengan tembok tangga naik. Casey nak tahu tak, saya nampak ada kepala orang, seorang gadis, seorang wanita sedang menjenguk saya daripada celah tangga tersebut. Saya terpekik sekuat-kuatnya. Sampaikan bila saya masuk, ibu saya yang bangun melihat saya terjungap-jungap kerana ketakutan. Rakan-rakan MJ12, akhirnya ibu saya memberi saya air zam-zam yang dia simpan dalam rumah. Saya minum dan disapukan sedikit ke muka saya. Nasib baiklah benda tu tak dapat masuk ke dalam rumah, hanya ikut saya. Rupa-rupanya Casey, saat kami berbual di tempat yang disebutkan dengan rakan saya, sebenarnya bila kami bercakap tentang benda tu, mungkin makhluk tu dah pilih siapa yang dia nak ikut balik. Antara kami berempat, mungkin sayalah yang paling lemah semangat. Jadi dia ikut saya pulang. Sebab itulah, sejak saya dengan teman-teman cakap tentang hal itu, saya seorang saja rasa tak sedap hati dan perasaan yang tak menentu. Terima kasih. Abu Soib berkongsi satu pengalaman peristiwa yang dikatakan, apa khabar Casey? Selamat tengah malam kepada semua pendengar-pendengar MG12. Diharapkan anda dalam keadaan yang baik dan sihat-sihat. Nama saya Abdul Soib dan Casey, boleh tak Casey tolong bacakan peristiwa pengalaman yang ingin saya ketengahkan. Saya pernah dahulu tersesat jalan. Perkara ini berlaku
ketika saya berada di salah sebuah kawasan di Malaysia. Khususnya, saya dalam perjalanan nak pergi ke kampung atuk saya. Dan itu pertama kali. Pertama kali saya pergi ke kampung atuk, saya memandu. Lazimnya, katanya Abu Abdul Soib, lazimnya bila saya pergi ke Kelantan, saya menaiki kereta api. Oleh kerana saya waktu itu telah pun mendapat lesen, lebih kurang dah masuk 8 bulan saya ada lesen memandu, saya beranikan diri untuk balik kampung berjumpa dengan arwah datuk saya ketika itu. Pendengar-pendengar Misteri Jam 12, Abdul Soib mengatakan, pengalaman yang dikatakan sini apabila beliau tersesat jalan, sedang memandu. Waktu itu saya tidak ada GPS. Waktu itu Kisi tidak ada GPS dalam kenderaan. Saya hanya menggunakan peta dan juga alamat serta panduan penduduk-penduduk tempatan untuk mengarahkan saya, menunjukkan saya laluan ke manakah kampung saya. Kampung arwah datuk saya waktu itu di kawasan Kelantan. Sebuah tempat yang diberi nama Jertih di Kelantan. Jadi saya memandu dari Singapura. Bila memandu memakan masa Kisi dari 9 hingga 10 jam untuk sampai ke kawasan Kelantan Jertih. Pastinya bila dah masuk persimpangan negeri Kelantan, saya mula bertanya. Pada mulanya saya duduk di warung kopi untuk minum secawan dua kerana terlampau penat memandu. Bila sampai, saya pun tanya seorang penduduk sana, saya rasa, tentang alamat ini. Dia mengatakan alamat ini lagi jauh, lagi dalam, lagi atas. Lebih kurang kalau memandu hampir sejam baru mungkin boleh sampai. Jadi saya pun tanyakan beliau jalan yang mana patut saya gunakan. Dia pun mengarahkan saya, Kisi. Dia kata, abang jalan terus. Nanti di sana tu ada sebuah rumah lama. Sebelah kiri abang itu adalah katanya cross junction, simpang 4 yang pertama. Kemudian jalan terus lagi selepas simpang 4 tu, baru simpang 4 yang kedua, abang belok kanan. Dari situ nanti abang ada nampak satu papan tanda. Jadi dia ceritakan pada saya bagaimana. Pada mulanya saya agak macam tak tahu nak ke rumah arwah datuk saya. Pendengar Ria 897, akhirnya saya pun masuk kenderaan, saya pandu, akhirnya Kisi, saya sesat dekat kawasan Kelantan, tak tahu entah ke mana. Bila tengok jam, dah hampir 12 lebih tengah malam. Saya dah terlampau mengantuk, dah tak boleh teruskan memandu. Tiba-tiba saya letakkan kenderaan saya, betul-betul ada satu bangunan shop house, bangunan rumah kedai 2 tingkat. Rakan MJ12. Jadi saya letak betul-betul di depan rumah shop house tu, 2 tingkat, ada parking. Niat di hati saya letaklah parking kereta saya depan sana. Kemudian nak tidurlah, mungkin subuh saya akan bangun, pergilah ke surau atau masjid berdekatan untuk dirikan solat. Jadi rakan MJ12, katanya Abdul Soib, kisah saya bermula bila saya letakkan kenderaan di depan bangunan rumah kedai 2 tingkat. Dalam lebih kurang setengah jam hingga 45 minit saya cuba baring, Kisi. Memang tak selesa. Golek kiri, golek kanan, cuma kebelakangkan tempat duduk saja. Tingkap cermin saya diketuk. Saya terperanjat. Saya tengok, ada seorang gadis yang mengetuk tingkap cermin. Dalam hati berkata dan bertanya, apakah keinginan, kemahuan wanita yang ketuk tingkap? Saya pun turunkan sedikit saja, sebab takut Kisi kena rompak. Bila turun, dia tanya, bang, abang tak boleh park sini tau. Ni private land. Kalau abang nak, abang kena park dekat luar. Abang nak bermalam dekat sini ke? Saya pun, dik, abang nak bermalam. Minta maaf lah dik, tempat luar tu seram lah dik, tak ada lampu. Memang Kisi, jalan di tempat luar tu memang tak ada lampu. Cuma di depan rumah kedai lah, ada 2, 3, 4 rumah kedai ni yang sedirit yang ada lampu. Jadi saya tanya, boleh tak abang park sini? Abang kalau nak cari tempat tidur, dekat tepi ni ada satu motel, abang boleh sewa. Dan barulah abang boleh park dalam sini, kata gadis tersebut. Jadi saya dengar ada motel, okeylah. Saya pun matikan enjin dan kemudian keluar dari kenderaan, tutup pintu. Wanita itu membawa saya, Kisi, pergi ke motel. Betul-betul dekat selekoh
di belakang rumah kedai. Saya pun jalan lah, mata saya berkeliaran kisi. Kaki dah tinggal nak lari kalau ada apa-apa berlaku. Mujurlah wanita tu baik orangnya. Sampai memang betul depan motel. Saya masuk, saya pun tempah satu bilik. Dia merupakan pekerja pembersih di motel tersebut yang mungkin disuruh oleh majikannya untuk menghalau saya lah daripada letak kereta di tempat motel tersebut. Jadi akhirnya saya dapatkan satu bilik dan kereta saya dibenarkan untuk letak di sana. Jadi rakan MJ12, saya pun mengambil kunci. Motel tu cuma ada 2 tingkat saja. Tingkat bawah ada beberapa bilik, tingkat atas ada lagi beberapa bilik. Saya pun naik ke atas, jalan sepanjang koridor, tak nampak orang kisi, tak nampak orang lain kecuali tadi budak yang tegur saya dan orang yang kerja di kaunter. Masuk dalam biliknya, buka pintu, saya pun baring kisi. Saya tak buka sepatu, saya baring atas katil, terus saya terlelap tertidur sampai waktu pagi. Pendengar Ria 897 FM, kata Encik Abdul Soid, saya terbangun, saya rasa mungkin sekitar 7 lebih pagi nak dekat 8 pagi. Kerana panas, badan saya berpeluh-peluh. Casey dan rakan MJ12 nak tahu kenapa panas dan berpeluh. Apabila saya buka mata, terperanjat. Di atas mana saya pandang merupakan bumbung bilik tersebut. Bumbung bilik itu berlubang seolah-olah tidak ada bumbung dan dapat lihat kisi pancaran matahari. Saya bangun tengok kiri kanan, bilik itu seolah-olah tidak terjaga kisi. Penuh dengan sampah sarap dengan bau yang busuk. Saya buka pintu, pintunya pula kisi. Seolah-olah pintu tu dah tak lagi berfungsi. Saya jalan keluar terperanjat. Rupa-rupanya motel yang saya duduk tu adalah sebuah motel yang tidak lagi digunakan. Saya turun pergi depan kenderaan. Seluruh rumah kedai yang ada dekat kawasan Kelantan tidak lagi digunakan. Boleh saya kata sepanjang-panjang rumah kedai termasuk motel di belakang tinggal nak dirubuhkan saja. Saya tercungap-cungap dibuatnya. Pagi tersebut saya masuk dalam kenderaan, perasaan takut menyelubungi saya. Saya keluar dari kapak, saya jalan terus. Nampak seorang pakcik sedang berbasikal, saya berhenti. Saya tanya, "Pakcik, macam mana nak pergi tempat ni?" Pakcik tu kata, "Oh, ini, jalan ni dekat belakang je." Casey, yang saya dikatakan suruh memandu nak dekat sampai sejam buat apa? Pendengar Ria 897, saya ceritakan kisah itu kepada arwah datuk saya di Kelantan. Dan dia mengatakan dia mungkin pernah dengar tentang kawasan rumah kedai dan motel yang terbengkalai dekat Kelantan. Mungkin agaknya saya didatangi ketika saya sedang separuh tidur. Bila sedang separuh tidur, sedang dalam keadaan mengantuk, ada saja makhluk-makhluk jin akan datang dan mengganggu kita. Itulah pengalaman saya, Kisi. Terima kasih dan selamat tengah malam dari Abdul Soid.